Penutupan kilang ayam di Jasin tiada kaitan dengan kelewatan subsidi. Bantuan RM200 sebulan, keputusan tepat ringankan beban pesawat. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Saya Atikah Naim. Berita wilayah edisi Khamis 19 Mei 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Kuala Lumpur bakal mengisi paparan petang ini. Terus setia bersama kami. Susulan tular berhubung sebuah kilang pengeluar ayam di Jasin yang dikatakan akan menutup operasinya pada Sabtu dan Ahad ini kerana rasa tidak puas hati terhadap pemberian subsidi kerajaan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KP DNSHP Melaka hari ini tampil menafikan dakwaan tersebut. Sebaliknya, menurut pengarahnya Norina Jaafar, pihak KP DNSHP Negeri menerima notis penutupan disebabkan kilang berkenaan menghadapi masalah pembesaran ayam hidup sudah ada yang tidak sesuai untuk dijual di pasaran. Jelas beliau, pembesaran sedemikian tidak mencapai berat pada kadar sepatutnya. Memang tak ada orang kata protes sebab kita sendiri semalam kita sendiri pergi dan kita memang menyaksikan bahawa keadaan fizikal ayam tu memang kurang daripada yang sepatutnya lah, lebih kurang 1.1 to 1.2 kg di mana keadaannya tidak sesuai untuk dijual lah. So kita memang maklum lah. Ni kan actually tak ada apa pun, bekalan tu okey je, tak ada masalah. So far okey. Beliau menjelaskan demikian di Air Keruh. Mengulas lanjut, Norina meminta orang ramai tidak panik untuk membeli ayam mentah dalam kuantiti yang banyak kerana bekalannya mencukupi untuk menampung permintaan pengguna. Sementara itu, berhubung isu yang sama, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Nantalinggi memaklumkan bekalan ayam di pasaran tidak akan terjejas berikutan penutupan kilang pengeluaran di Jasin itu. Ya, ayam ni ada usia dia lah tertentu di ladang. Jadi kalau berat ayam itu tidak mencukupi seperti yang biasa, jadi itu boleh menimbulkan masalah lain. Jadi sebab itu mereka kata mereka nak tutup dulu 2 hari ini. Dia bukan tutup kekal tutup, tak. Tidak akan menjejaskan bekalan di pasaran. Ya. Mereka ni walaupun syarikat besar, tapi kita dah pastikan tutup dalam 2 hari ini tidak akan menjejaskan bekalan ayam di pasaran. Beliau berkata demikian selepas pelancaran logo barang kawalan dan barang subsidi serta perhimpunan bulanan di Putrajaya. Ini pula mengenai caj tambahan upah memotong ayam. Mengulas isu berkenaan, Datuk Seri Alexander memaklumkan KP DNSHP akan memantau perkara berkenaan bagi memastikan peniaga tidak mengambil peluang mengenakan caj tidak berpatutan. Bagaimanapun, jelas Datuk Seri Alexander, pengenaan caj tambahan upah potong itu tidak termasuk dalam harga kawalan. Kita difahamkan ini berlaku. Jadi sebenarnya upah ini tidak termasuk dari harga kawalan lah. Ya. Cuma kita nak bagi tahu kalau upah itu boleh dikatakan agak berpatutan, mungkin kita boleh terimalah. Yang mana yang boleh dikatakan tidak betul kalau caj dia 1 kilogram RM1 lebih, itu mungkin
agak terlalu tinggi lah ya kepada pengguna. Jadi walaupun upah itu kita tidak dalam harga kawalan kita, tapi kita kawal juga. Kita nak tentukan harga ayam itu tidak bolehlah terlalu tinggi daripada harga yang telah kita tetapkan 1 kilogram RM8.90 ya. Media sebelum ini melaporkan mengenai keluhan pengguna di sekitar Johor Bahru apabila peniaga ayam mengenakan caj tambahan. Golongan pesawah di Kedah menyambut baik pemberian bantuan sebanyak RM200 sebulan kepada pesawah bagi tempoh 6 bulan seperti yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semalam. Mereka menyifatkan ia satu keputusan tepat yang dilakukan oleh kerajaan selepas mengambil kira pelbagai faktor dan tekanan yang dihadapi golongan pesawah. Tinjauan di Kampung Alur Gelegah, Alur Mengkudu, Alur Star mendapati rata-rata pesawah yang ditemui bersyukur dengan pemberian tersebut. Apatah lagi dalam situasi ekonomi yang masih belum pulih sepenuhnya ketika ini. Jadi saya ucap terima kasih dan saya rasa patutlah kan benda diteruskan. Pada kita tengok kalau harga input petani setahun dua ni pun meningkat. Harga racun kan, harga racun serangga kan, harga racun rumpai pun meningkat. Jadi ini dapat kan mengurangkan beban petani lah. Sementara nak menunggu sampai musim menuai. Ini maklum sajalah selepas kita dah tabur padi kita ni kan kita memerlukan belanja yang lebih tinggi. Lagi pula dengan kadar harga barang yang semakin meningkat, dengan bantuan ini sekurang-kurangnya meringankanlah sedikit sebanyak keresahan rakyat, terutama sekali petani-petani inilah. Bantuan ini diharapkan berteruslah, jangan berhenti di sekat jalan saja. Kami petani ini banyak tanggungan. Bermakna tanggungan ini kami mengharapkan semata-mata padi saja, tak ada sumber lain. Baik saudara, ketika ini persiapan sedang giat dijalankan pelbagai pihak termasuk agensi terlibat sempena penganjuran Majlis Rumah Terbuka Malaysia MRTM. Baik, perinciannya langsung ke lokasi bersama Siti Jamilah Hanim Jamil di sana. Jamilah, silakan. Pastinya persiapan sedang rancak dilakukan untuk Majlis Rumah Terbuka Malaysia MRTM Aidilfitri bertempat di dataran drawbridge di Kuala Terengganu ini. Dan ketika ini raptai penuh sedang dilakukan oleh pihak Motek dan pastinya lebih 100,000 pengunjung dijangka akan hadir memeriahkan MRTM 2022 ini, dan program julung kali diadakan untuk kawasan pantai timur ini pastinya akan menggamit lebih lagi pengunjung untuk datang sendiri bertemu Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang dijangka akan tiba pada malam esok untuk merasmikan MRTM ini. Dan Atikah lebih 20 juadah istimewa disediakan untuk pengunjung MRTM ini, dan pastinya bukan sahaja rakyat dari negeri Terengganu, dari negeri-negeri jiran juga dijangka akan hadir untuk memeriahkan majlis ini. Dan ketika ini juga persiapan rancak dilakukan di 13 booth yang disediakan di sini, dan sebentar tadi juga turut berlangsung pertandingan mewarna oleh pelajar sekolah di sini. Dan pastinya Atikah perkembangan penuh akan kami bawakan dari semasa ke semasa khas untuk penonton setia TV1 untuk MRTM 2022. Kembali pada anda, silakan Atikah. Baik, terima kasih Jamilah untuk perkembangan Rumah Terbuka di Terengganu. Kita berhenti rehat seketika, jangan ke mana-mana.
Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syahir bin Bashar. Saya pemain bawah 23 kebangsaan. Jangan lupa saksikan perlawanan separuh akhir menentang Vietnam pada Khamis ini 19 bulan 5. Teruskan menyokong kami dan berdoa kepada kami. Semoga kami memperoleh kemenangan dan membawa pingat emas balik ke Malaysia. Malaysia boleh. Malaysia boleh. Malaysia boleh. Malaysia boleh. Berita wilayah diteruskan dengan lintas langsung dari negeri di bawah bayu. Perdana Menteri tiba di Sabah sempena lawatan 2 hari dan persiapan jelajah aspirasi keluarga Malaysia JAKM. Baik perinciannya terus saja bersama Javinia Jim Lajim di Kota Kinabalu. Javinia, silakan. Ya, Atika. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu dengan menaiki pesawat khas kira-kira 3.30 petang tadi sempena lawatan 2 hari ke Sabah. Ketibaan beliau disambut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor bersama Menteri Kabinet Negeri serta Ketua Jabatan dan Agensi Negeri dan Persekutuan. Sejurus tiba Datuk Seri Ismail Sabri menghadiri jamuan Aidilfitri Barisan Nasional Sabah di sebuah hotel terkemuka di Ibu Negeri. Esok Perdana Menteri akan merasmikan program jelajah aspirasi keluarga Malaysia JAKM Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu sebelum berlepas balik ke Ibu Negara. Jelajah aspirasi keluarga Malaysia JAKM Sabah menyaksikan kerjasama beberapa kementerian dan agensi menjayakan pameran selama 3 hari di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC bermula esok. Untuk perkongsian lanjut, kita bersama-sama Magdalena Depol. Silakan. Baik, terima kasih Javinia. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP memiliki 11 agensi merupakan kementerian yang memeriahkan pameran JAKM pada kali ini. Jadi untuk mengetahui fokus utama KUSKOP pada kali ini, kita bersama Ketua Setiausaha KUSKOP, Datuk Suryani Datuk Ahmad. Apa khabar Datuk? Khabar baik, terima kasih. Okey, baik Datuk. Sebenarnya kita ingin juga mengetahui peranan KUSKOP dalam siri jelajah aspirasi keluarga Malaysia edisi ketiga ini di Sabah. KUSKOP, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, bertanggungjawab untuk membangunkan keusahawanan, membantu usahawan-usahawan. Jadi untuk program jelajah aspirasi keluarga Malaysia di Kota Kinabalu kali ini, KUSKOP bertanggungjawab sebagai penyelaras melalui Jawatan Kuasa Jualan dan Padanan Perniagaan, yang mana dengan itu kami membawa peluang-peluang perniagaan untuk komuniti di Sabah, untuk membawa bisnes mereka ke platform yang sini yang baik. Okey, seterusnya Datuk, apa yang dibawakan KUSKOP dalam jelajah aspirasi keluarga Malaysia kali ini di Sabah? Mungkin ada penekanan yang lebih berbeza daripada sebelumnya. Kita nak mengutamakan usahawan-usahawan tempatan, usahawan-usahawan daripada Sabah. Jadi pada kali ini terdapat 182 booth yang dibawa oleh usahawan-usahawan dari Sabah. Kita juga ada 6 food truck. Kita ada 6 booth jualan keluarga Malaysia dan 10 booth jualan cita rasa keluarga Malaysia, yang mana ini adalah merupakan antara aktiviti-aktiviti yang dibawa untuk menjana ekonomi usahawan-usahawan di sini. Aktiviti padanan perniagaan juga yang kami anjurkan di sini memberi peluang kepada usahawan-usahawan di sini untuk bertemu dengan anchors yang terpilih untuk memberi mereka akses pasaran. Okey, baik Datuk. Mungkin ada pesanan kepada masyarakat setempat di Sabah ini, Datuk? Kita nak jemputlah seluruh rakyat di Sabah ni untuk datang ke program jelajah aspirasi keluarga Malaysia yang bermula pada pukul 9 pagi lagi. So kalau datang awal, lebih lama lah boleh berada di sini. Boleh lihat lebih banyak booth-booth yang kami tawarkan. Dan kepada usahawan-usahawan di luar sana, datanglah untuk menimba ilmu daripada kami melalui InScam, melalui Pernas dan lain-lain agensi. Okay, baik, terima kasih sekali lagi Datuk. Demikian tadi bersama dengan Ketua Setiausaha KUSKOP, Datuk Suryani Datuk Ahmad. Jadi untuk info lanjut mengenai jelajah aspirasi keluarga Malaysia, anda juga boleh terus melayari www.keluargamalaysia.gov.my. Baik, sekian saja laporan daripada saya untuk berita RTM. Daripada Magdalena Depol, kembali kepada rakan setugas di studio bersama dengan Jovinia. Silakan.
Magdalena, terima kasih. Pemindahan Ibu Negara Indonesia ke Kalimantan akan memberi manfaat besar terutama peluang ekonomi kepada Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, sebagai kawasan paling hampir dengan sempadan Indonesia, pembangunan di wilayah Tawau akan diberi fokus khususnya sekitar jajaran Serudung Simagaris. Oleh itu, Datuk Haji Ji berkata pihak berkuasa pembangunan ekonomi dan pelaburan Sabah bersedia mengetuai usaha membangunkan kawasan sempadan Malaysia-Indonesia di bawah inisiatif Sabah Maju Jaya SMJ dan rancangan Malaysia ke-12 RM ke-12. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis penutupan tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat negeri 1443 Hijrah di Dewan Masyarakat Tawau. Justru katanya dalam agenda SMJ, kerajaan negeri mengambil berat terhadap faktor modal insan sebagaimana di dalam kitab suci Al-Quran banyak menyarankan berhubung ilmu, pendidikan sahsiah, akhlak dan pembangunan insan. Tegasnya sudah pasti Sabah tidak boleh meninggalkan faktor tersebut sebagai tunjang utama dalam membangunkan negeri. Guru sebuah sekolah rendah agama Hamdi Yusof dan Nur Fatin Izzati Rablin, seorang guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa, masing-masing muncul johan kari dan karya Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat negeri Sabah 1443 Hijrah di Tawau malam tadi. Hamdi yang mewakili daerah Papar dan Nur Fatin Izzati mewakili daerah Kota Kinabalu masing-masing menerima hadiah wang tunai RM10,000 beserta piala dan sijil penyertaan selain hadiah iringan termasuk pakej mengerjakan haji. Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Dr. Juhar Mahiruddin menyampaikan hadiah kepada pemenang pada majlis yang berlangsung di Dewan Masyarakat Tawau yang turut dihadiri isteri Toh Puan Nurlidah Tan Sri RM Jasni dan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Hamdi juga diumum sebagai johan terbaik keseluruhan, membawa pulang hadiah wang tunai RM1,000 dan piala iringan. Nur Fatin Izzati dan Hamdi bakal mewakili negeri Sabah pada Majlis Tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan tahun ini yang dijadual diadakan di Johor pada Jun. Sementara itu, Tun Juhar ketika berucap menangguhkan majlis ini berkata, negara memerlukan masyarakat yang bersemangat untuk maju, bukan sahaja dari segi teknikal tetapi turut digabungkan dengan nilai-nilai ubudiah dan keusahawanan. Dalam kerangka ini, beliau amat mengalung-alungkan usaha pihak kerajaan mewujudkan sekolah bersepadu yang menyatukan pendidikan agama dan akademik secara seimbang. Sabah mengalami tren peningkatan kes penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD iaitu 2,834 kes bagi tempoh 1 Januari hingga 16 Mei lepas. Ia meningkat berbanding 55 kes yang dicatatkan dalam tempoh sama tahun lalu. Dalam kenyataan Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Rosnani Mudin, 5 daerah mencatat kes tertinggi iaitu Tawau 435 kes, Sandakan 387, Lahad Datu 308, Kota Belud 244 dan Papar 229 kes. Bagaimanapun tiada kematian direkodkan setakat ini. Sebanyak 93.1% kes adalah kanak-kanak berumur kurang 6 tahun. Transmisi jangkitan majoritinya berlaku di rumah persendirian atau pusat pendidikan awal. Penyakit HFMD merebak dari individu ke individu dengan kontak secara langsung melalui lelehan hingus, air liur, najis dan cecair ruam. Justru ibu bapa dan pengusaha pusat jagaan kanak-kanak atau tadika dinasihatkan mengamalkan langkah-langkah perlu yang ditetapkan bagi mengelak jangkitan tersebut. Baik, sekian paparan dari negeri di bawah Bayu dan saudara bersama meriahkan jelajah aspirasi keluarga Malaysia JAKM Sabah yang berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah bermula esok hingga Ahad ini. Untuk berita seterusnya kita kembali bersama Atika. Silakan Atika. Terima kasih Joviana untuk perkembangan di Sabah. Baik, untuk laporan cuaca semasa di seluruh negara, langsung ke Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Mamat Napizi, Mak Napiah di sana. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej radar menunjukkan cuaca hujan dan ribut petir yang berlaku pada petang ini di beberapa kawasan di sekitar pedalaman negeri Kelantan, Selangor, Negeri Sembilan dan juga di kebanyakan kawasan di negeri Johor.
ribut petir terutamanya di kawasan-kawasan sekitar negeri Johor ini dijangka mampu untuk berterusan sehinggalah ke awal malam nanti. Selain itu, dijangkakan ribut petir juga akan berlaku di negeri-negeri sebelah pantai timur Semenanjung ini bermula pada awal malam sehinggalah ke lewat malam. Kita lihat tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak pula. Bagi negeri Sabah, cuaca ribut petir dilihat berlaku di hampir ke semua bahagian di negeri berkenaan pada petang ini, terutamanya di bahagian-bahagian sebelah barat negeri Sabah ini. Dan untuk negeri Sarawak, cuaca dilihat cerah di kebanyakan bahagian. Ribut petir hanya berlaku di beberapa bahagian di sebelah barat seperti di Sibu, Serian, Samarahan dan juga Seri Aman yang dijangka akan reda menjelang awal malam. Manakala ribut petir untuk kawasan di sebelah barat Sabah ini pula dijangka mampu untuk berlanjutan sehingga ke tengah malam nanti. Selain itu, amaran angin kencang dan laut bergelora juga turut dikeluarkan melibatkan kategori pertama untuk kawasan perairan yang berwarna kuning dan kategori kedua untuk kawasan yang berwarna jingga. Keadaan ini adalah berbahaya untuk sebarang aktiviti perkapalan, perikanan, bot-bot kecil serta aktiviti sukan dan rekreasi laut yang lain. Dan amaran ini berkuat kuasa bermula esok sehinggalah 23 hari bulan nanti. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya kita ke Sarawak. Mesyuarat kedua bagi penggal pertama Dewan Undangan Negeri Sarawak memasuki hari ketiga hari ini. Kita bersama Buma Win untuk mengetahui apakah tumpuan persidangan pada hari ini. Buma, silakan. Baik, terima kasih Atika. Tumpuan persidangan hari ini ialah mengenai pengenalan rang Undang-Undang RUU Hutan Pindaan 2022 yang baru saja diluluskan sebentar tadi. RUU tersebut disifatkan sebagai satu manifestasi jelas kerajaan dalam usaha meneruskan komitmen mengurus hutan, justru memastikan kelestarian sumber-sumber hutannya. Timbalan Premier Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan berkata, usaha pelestarian ini adalah bertunjangkan kepada 3 asas utama. Jelas beliau, asas pertama ialah kemakmuran ekonomi, inklusiviti sosial dan kelestarian alam sekitar. Tambah beliau, forest produce atau hasil hutan seperti stok karbon dan gas rumah hijau dihasilkan menerusi aktiviti karbon hutan yang dibuat dalam hutan simpan dalam negeri dan tanah hak milik kerajaan. Ujarnya, pindaan ini bertujuan untuk menambah baik hutan negeri dan sumber asli dalam hutan tersebut selari dengan teras strategi kelestarian alam sekitar dalam strategi pembangunan pasca COVID-19 Kerajaan Sarawak 2030, PCDS 2030 dan Sustainable Development Goals 2030. RUU tersebut adalah untuk memberikan kuasa kepada pengarah hutan dengan kelulusan daripada Menteri untuk memberikan lesen bagi tujuan aktiviti karbon hutan dalam tanah negeri, hutan simpan dalam tanah milik kerajaan yang boleh menyebabkan penurunan pelepasan karbon dioksida dan gas rumah hijau. Beliau berkata demikian semasa membentangkan rang undang-undang tersebut dalam persidangan hari ketiga Mesyuarat Dewan Undangan Negeri Sarawak bagi bacaan kedua hari ini. Tambahnya, menerusi aktiviti karbon hutan, kerajaan dijangka memiliki hasil sumber baharu dianggar bernilai RM315 juta setahun.
Baik, sementara itu, ketika membahaskan RUU tersebut, Adun Meradong Datuk Ding Kuang Hing menyifatkan pengenalan RUU Hutan Pindaan 2022 adalah tepat pada masanya untuk mempercepat polisi perhutanan semula bagi menyelaras dagangan karbon. Katanya kerajaan negeri mempunyai polisi penggunaan tanah yang tersusun dan jelas. Katanya 6 juta hektar tanah dihaskan untuk kemampanan pengeluaran balak dan pada masa yang sama memacu usaha mewujudkan kelestarian persekitaran hijau. Dalam pada itu, Adun Pujut Adamyi yang menyokong pindaan RUU tersebut berkata ia akan memastikan penguatkuasaan dan pengurusan kawasan hutan yang dihaskan untuk tujuan berkaitan. Baik, kelahiran seorang anak di Malaysia tidak akan menjamin kewarganegaraannya. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah, ini kerana di Malaysia kewarganegaraan adalah ditentukan berdasarkan status perkahwinan serta kewarganegaraan ibu bapa kandung ketika kelahiran bayi tersebut seperti yang termaktub di bawah Peraturan Kewarganegaraan Malaysia 1964 bahagian 2 Perlembagaan Persekutuan. Datuk Seri Fatimah menambah kelahiran anak sebelum pendaftaran perkahwinan, kewarganegaraan anak adalah ditentukan berdasarkan kewarganegaraan ibu mengikut peruntukan di bawah Seksyen 17 bahagian 3 Jadual Kedua Perlembagaan Persekutuan. Beliau berkata demikian menjawab soalan daripada Adun Meradong Datuk Ding Kuang Hing ketika sesi soal jawab pada persidangan hari ketiga Mesyuarat Dewan Undangan Negeri Sarawak hari ini. Jelasnya, isu anak yang dilahirkan tanpa dokumentasi hanya timbul berikutan ibu bapa yang tidak memainkan peranan mereka sebagai ibu bapa yang bertanggungjawab. Tambahnya, Jawatan Kuasa Khas Status Kewarganegaraan Peringkat Negeri Sarawak telah ditubuhkan pada tahun 2016 untuk membantu melancarkan proses permohonan kewarganegaraan, namun status kewarganegaraan hanya ditentukan oleh Kerajaan Persekutuan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Kesihatan Awam dan Perumahan Sarawak, Datuk Dr. Penguah Manggil memberitahu sebanyak RM1 juta dana diperuntukkan di bawah Rancangan Malaysia ke-12 untuk menaik taraf tapak pelupusan sampah sedia ada di Kampung Petit, Simunjan. Ujarnya, antara skop kerja naik taraf tapak itu ialah menambah baik laluan pembuangan sampah, memasang weigh bridge sebagai tempat memantau pelupusan sampah dan memasang pagar perimeter. Ia perlu ditambah baik berikutan ketika ini tapak itu berkapasiti 50% penuh dan dijangka hanya dapat menampung pelupusan sampah sehingga penghujung tahun ini. Sementara itu, untuk penyelesaian jangka masa panjang, pelupusan sampah di bawah Majlis Perbandaran Simunjan termasuk dalam kajian pelupusan sisa pepejal dan apabila ia selesai, sisa pepejal akan dikutip serta dihantar ke Taman Pengurusan Sisa Bersepadu atau Integrated Waste Management Park di Mambung. Sarawak dan Indonesia mempunyai potensi kerjasama dalam pelbagai bidang yang boleh diterokai bersama. Presiden Dewan Perdagangan dan Perindustrian Sarawak SCCI, Dato' Abang Abdul Karim Tun Openg berkata, selari dengan pemindahan ibu negara Indonesia ke Nusantara adalah tepat pada masanya kedua-dua pihak mengoptimumkan peluang tersedia untuk meningkatkan usaha sama komersial serta aktiviti perdagangan dan pelaburan. Beliau menyatakan demikian semasa menerima kunjungan hormat Konsul Jeneral Republik Indonesia di Kuching yang baharu, Raden Sigit Widjaksono. Sementara itu, Raden mendedahkan Indonesia juga berminat untuk menerokai zon kerjasama ekonomi yang diwujudkan untuk kawasan sempadan dan berharap dapat melaporkan tentang usaha sama tersebut kepada Gubernur Kalimantan Barat. Jelasnya, kerja kayu, pembuatan perabot, pemprosesan makanan pertanian dan akuakultur serta produk hilirannya merupakan antara industri yang ditekankan untuk zon ekonomi tersebut. Semasa pertemuan tersebut turut dipersetujui bahawa Kedutaan Indonesia akan menyelaras dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk memberi taklimat kepada ahli SSCI tentang perkembangan ibu negara Nusantara yang meliputi pembangunan yang sedang dirancang supaya komuniti perniagaan di Sarawak mengetahui peluang yang terdapat di ibu negara baharu Indonesia itu. Sementara itu, Sarawak turut berharap pelancongan perubatan akan terus berkembang dengan pemindahan tersebut selain berharap menjadi hub pengangkutan untuk memenuhi keperluan jemaah umrah ke Mekah selain meningkatkan kerjasama untuk membawa tenaga kerja Indonesia bagi menampung kekurangan pekerja di Sarawak.
Dalam pada itu, kedua-dua pihak juga teruja dengan pembukaan sempadan Malaysia dan Indonesia dengan dry run penghantaran pertama gula apung di Pelabuhan Darat Terbeduk pada 23 Mei ini. Sebuah rumah di Kampung Hilir di Bandar Simanggang, Sri Aman musnah dalam kebakaran yang berlaku pukul 7.15 pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Sri Aman, William Bahing memberitahu pasukan bomba ketika sampai di lokasi mendapati api sedang marak dan rumah 2 tingkat jenis separuh kekal itu 100% terbakar. Pasukan bomba seramai 12 orang dengan sebuah jentera pemadam api bertindak memadam kebakaran dan api dapat dikawal pukul 7.40 pagi. Operasi tamat sepenuhnya 40 minit kemudian. Semasa kebakaran, penghuni rumah tersebut ialah pemancar Masam Siam Maslim, seorang ketua masyarakat di Sri Aman bersama 2 cucunya sempat menyelamatkan diri dan tidak mengalami sebarang kecederaan. Punca kebakaran dan kerugian masih disiasat. Pegawai daerah Sri Aman merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Bencana Daerah Muhammad Azri Wee juga berada di lokasi dan beliau turut menyerahkan bantuan awal daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat kepada keluarga tersebut. Sementara itu, kebakaran turut berlaku di Sarike melibatkan sebuah blok asrama di Sekolah Kebangsaan Orang Kaya Muda Pakeri Paloh, Kampung Paloh pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tanjung Manis, Pegawai Bomba Tinggi Wan Umar Wan Alik berkata pihaknya bergegas ke lokasi kejadian sejurus menerima panggilan kecemasan pukul 7.05 pagi. Dedahnya seramai 35 orang murid sekolah terselamat kerana ketika insiden itu berlaku, semua murid sudah memasuki kelas untuk memulakan sesi pembelajaran. Ujarnya untuk ke lokasi kejadian, pihaknya menggunakan bot untuk mengangkut kelengkapan bagi memadam kebakaran dan api berjaya dikawal hasil bantuan orang kampung dengan menggunakan sumber air yang berhampiran. Punca kejadian kebakaran masih dalam siasatan. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Silakan Atikah. Terima kasih Buma untuk perkembangan di Sarawak. Banyak lagi perkembangan menarik menyusul selepas ini. Jangan ke mana-mana. Bersua kembali. Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska dan Taman Didikan Kanak-Kanak Tadika di Terengganu akan ditutup sekiranya jangkitan penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD terus menunjukkan peningkatan. Sejak Januari, 1,182 kes telah direkodkan, iaitu peningkatan 10 kali ganda berbanding tahun lalu dengan hanya 103 kes. Kita akan melihat situasi mengikut keadaan di satu-satu taska tersebut. Kalau kata taska itu memang ada penularan yang teruk di dalam satu-satu taska, kita akan buat arahan tutup. Tapi setakat ini di negeri Terengganu kita kekal dengan 19 taska yang terlibat dan kesemua taska itu adalah beroperasi macam biasa. Tambah beliau, walaupun berlaku peningkatan kes HFMD di Terengganu, namun ia masih terkawal dan tiada jangkitan yang serius dikesan. Kerajaan Terengganu menyambut baik perubahan garis panduan permohonan pertukaran guru sebanyak 4 kali setahun berbanding 2 kali oleh Kementerian Pendidikan. Ini bagi memastikan agar guru dapat mengajar dalam keadaan selesa tanpa sebarang tekanan. Ini adalah untuk kebaikan profesional keguruan, terutama untuk memberi kesihatan, ketenangan kepada semua guru-guru, dan evidently dia akan pergi ke anak-anak murid lah di sekolah. Beliau hadir merasmikan Majlis Hari Guru Peringkat Negeri Terengganu di Kuala Nerus. Anugerah Cemerlang Guru turut disampaikan kepada 40 guru yang terpilih. Dan yang paling penting sekali di sekolah, ketua tu mesti ada teamwork lah. Kerja sama pasukan dan libatkan semua anak buah kita. Jangan ada seorang pun yang tercicir. Ya, biar rasa semuanya diperlukan. Mereka akan rasa seronok. Ya, hingga kepada keselamatan, kebersihan, idea-idea lontarkan tu kita kena fikirkan, kita bincang. Kalau benda tu elok, kita gunakanlah untuk kecemerlangan sekolah kita.
Lebih 16,000 liter minyak diesel dan sebuah lori tangki dengan nilai keseluruhan RM83,217 dirampas Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Terengganu semalam. Pengarah KP dan HEP Negeri Saharudin Muhammad Kia dalam satu kenyataan berkata, rampasan dibuat selepas risikan selama seminggu berjaya membongkar kegiatan pemindahan minyak diesel yang mencurigakan dari pam stesen minyak ke ruang simpanan lori tangki berkenaan. Modus operandi kegiatan yang diekori pegawai risikan ialah membeli minyak diesel di beberapa buah stesen minyak sehingga memenuhi tangki simpanan lori. Ketika serbuan, seorang pemandu berusia 30-an sedang leka mengisi minyak ke dalam tangki simpanan lori di stesen minyak wakaf Tapai Marang. Pemeriksaan mendapati terdapat sambungan paip yang diubah suai untuk menyalurkan minyak diesel. Dianggarkan 16,380 liter minyak diesel berada di ruang simpanan lori tersebut. Selain kenal pasti rantaian pengedaran minyak diesel bersubsidi tersebut, siasatan turut dijalankan sama ada stesen-stesen minyak yang terlibat turut bersubahat. Pemandu lori tangki ditahan mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Sabit kesalahan boleh didenda RM1 juta atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Manakala hukuman ke atas syarikat adalah denda tidak lebih RM2 juta. Saudara, kepentingan budaya, kerjasama, komunikasi dan integriti menjadi aset penting kejayaan Radio Televisyen Malaysia RTM. Itu antara perkongsian dari Kuala Lumpur bersama Suhail Muhammad Nur. Terus dengan laporan anda. Baik Atika. Kerjasama, komunikasi dan integriti. Demikian ditegaskan Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Cik Roslan Cik Daud kepada warga kerja Radio Televisyen Malaysia RTM. 3 budaya itu sangat penting bagi memastikan organisasi RTM dapat terus ke hadapan dengan lebih cemerlang. Jelas beliau, budaya kerjasama dan komunikasi yang baik merupakan aspek penting bagi memastikan kelancaran setiap program serta siaran. Keluarga besar. Kalau ikut perjawatan kita ada 4,000 lebih dan diisi 3,000 lebih. Besar. Jabatan kita besar. Keluarga kita besar. Dan kita perlu mencari jalan supaya hubungan kita dengan ahli keluarga RTM diperkukuhkan dari masa ke semasa bagi membina RTM ini untuk membawa RTM ke hadapan. Selain itu, beliau turut menggesa warga kerja RTM untuk menerapkan nilai integriti tinggi untuk mengelak dari terbabit perkara negatif yang boleh menjejaskan nama baik organisasi. Beliau berkata demikian dalam Majlis Perhimpunan Bulanan Jabatan Penyiaran di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Atas dasar prihatin, Angkatan Pertahanan Awam APM bersama pegawai bersekutu Pasukan Tindak Balas Kecemasan Pertahanan Awam SIDET Yayasan Felda menyantuni golongan memerlukan dengan menghulurkan bantuan pek makanan yang membabitkan 8 lokasi sekitar ibu negara. Makanan disediakan secara bergotong royong oleh anggota APM dan SIDET Yayasan Felda. Bersama-sama menjadikan keperluan ini dan kita agihkan pada sebelah petang. Bukan saja lokasi ini, tapi kita telah mengenal pasti 7 lokasi lain di kawasan Lembah Kelang termasuk pusat perhentian gelandangan, Jalan Tunku Abdul Rahman, Jalan Melaka atau Bumi Bank, di kawasan hentian Bas Stand Kelang dan juga lain-lain lokasi yang ada tumpuan warga gelandangan ini. Dan sumber yang kita perolehi daripada komitmen semua ahli anggota-anggota yang memberikan perhatian, memberikan sumbangan, dan setiap sumbangan yang kita kumpulkan, kita berikan mereka tax exemption. Yayasan Felda memberikan mereka cukai, pelepasan cukai daripada income tax untuk pemberi-pemberi sumbangan untuk program CSR ini. Beliau bercakap kepada media selepas menyampaikan bantuan berkenaan di Pusat Pembelajaran Komuniti Chowkit, Kuala Lumpur.
Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP bersedia menjalin kerjasama dengan pertubuhan bukan kerajaan dan syarikat swasta bagi membantu melahirkan usahawan baru dalam kalangan bekas banduan, orang kurang upaya dan belia. Menurut Menterinya Tan Sri Noor Omar, usaha ini dapat memperkukuhkan ekosistem keusahawanan negara ini sejajar dengan strategi dasar keusahawanan nasional 2030. Tambah beliau, sejak tahun 2006, kerajaan telah melaksanakan beberapa skim pembiayaan, khususnya melalui agensi tabung ekonomi kumpulan usaha niaga Tekun Nasional kepada kumpulan sasar. Antaranya skim pembiayaan kepada bekas banduan, pembiayaan AEDK, skim pembiayaan peluang kedua dan pembiayaan orang kurang upaya. Kurang mendapat sambutan. Mungkin mereka tidak tahu dan mungkin tidak ada sesiapa yang memberi keyakinan kepada mereka. Tetapi hari ini, alhamdulillah, bila peragak ini ada, mereka akan turun padang, akan bersama-sama mencari bekas-bekas banduan penagih ini. Bukan saja nak suruh jadi makan gaji, tetapi mereka beri latihan. Mereka beri latihan, pulihkan balik semangat mereka, pembetulan, dan akhirnya mereka berjaya. Sebelum itu, beliau merasmikan program usahawan kluster baru dan kalangan bekas panduan, penagih, orang kurang upaya dan belia, anjuran pertubuhan rakan gulam kembali pergak dan Straits Millennium Sdn Bhd di Ibu Negara. Baik saudara, paparan itu tadi mengakhiri perkongsian bahan berita dari Kuala Lumpur. Kembali bersama Atika untuk berita wilayah selanjutnya. Terima kasih Suhail untuk perkembangan tersebut. Menjelang separuh akhir bola sepak Sukan C Vietnam, harapan dan kata-kata semangat mengiringi skuad bawah 23 tahun kebangsaan dalam misi melangkah ke final malam ini. Antara yang tidak ketinggalan memberi kata-kata perangsang penolong jurulatih skuad senior kebangsaan Pau Marty dan Evala Razan dengan harapan anak buah Brad Maloney turun berbekal motivasi tinggi dan kental bersemuka pasukan tuan rumah di hadapan puluhan ribu penyokong mereka. Trust your teammates, trust your staff, trust your coach, and together you will bring success to Malaysia. Good luck. Bukan senang masuk semifinal, and I believe, saya percaya yang you will fight until the last minute, and saya percaya juga as a team, your togetherness will make the team for a better victory for the championship. Skuad negara berpeluang menebus maruah tersingkir awal pada peringkat kumpulan ketiga di Filipina pada 2019. Skuad negara gagal mara ke separuh akhir dengan hanya mampu menghuni tangga keempat dalam perlawanan. Seperti yang diramalkan, jago menembak negara Jonathan Wong berjaya menghadirkan emas ke-28 negara apabila menjuarai acara 10 meter air pistol lelaki. Ia sekaligus berjaya merampas semula pingat emas yang gagal dimenangi pada edisi Manila 2019. Menurut Jonathan, ketika ditemui berkata, selepas aksi kurang memberangsangkan dalam acara 50 meter air pistol sebelum ini, beliau tekad mengutip emas dalam acara kegemarannya itu. Pada aksi sebelah pagi, Jonathan yang juga pemenang pingat emas di Sukan C Kuala Lumpur 2017 berjaya mengekalkan bidikannya dengan mengekalkan mata 10 sebanyak 6 pusingan. Ia telah membantu beliau mengutip keseluruhan mata tertinggi sebanyak 238.6 mata mengatasi wakil tuan rumah Kuok Tan di tempat kedua dan Muhammad Iqbal Raya Prabowo dari Indonesia di tempat ketiga. Malaysia menerima 500,000 kemasukan pelancong asing selepas sempadan negara kembali dibuka pada 1 April lepas. Ia satu permulaan yang baik bagi membantu mencapai sasaran 2 juta pelancong tahun ini.
Tapi cabarannya masih ada di sana, sebab kalau ditanya bilakah kita akan dapat capai angka tahun 2019, ia akan mengambil masa kerana kita banyak mendapat pelancong daripada China, India dan juga daripada Arab. Manakala pelancong daripada India dan juga daripada Arab dah mula kembali secara beransur-ansur, khususnya daripada India lebih cepat, mungkin kita perlu ada simplify ataupun mempermudahkan permohonan visa untuk mereka masuk. Negara sebelah ini bergantung kepada kemasukan pelancong dari China, India dan negara Asia Barat. Untuk itu, beberapa inisiatif sedang dirangka yang membolehkan kelonggaran visa diberikan kepada pelancong dari negara tersebut agar kemasukan pelancong ke negara lebih agresif sehingga akhir tahun ini. Johor menghadapi isu kekurangan jururawat. Ketika ini, nisbah seorang jururawat adalah bersamaan 297 pesakit berbanding nisbah sepatutnya iaitu seorang bagi 200 pesakit. Esko Kesihatan dan Perpaduan Ling Tian Sun berkata salah satu faktor penyumbang kepada situasi tersebut disebabkan tawaran gaji yang lebih tinggi melibatkan hospital di Singapura. Memandangkan sekarang setiap tahun semakin menambah kerana sebelah sana juga menawarkan menawarkan gaji yang sangat menarik. Kawan saya pun ada di sebelah sana. Okey, mungkin dia sebagai jururawat saja tetapi dia dapat gaji standard doktor pakar di Malaysia. Okey, kalau ditukarkan currency-nya lah. Beliau akan membangkitkan perkara tersebut dalam pertemuan bersama Menteri Kesihatan dalam masa terdekat. Secara keseluruhan, seramai 12,533 jururawat terdapat di Johor dengan 8,777 merupakan jururawat di hospital kerajaan. Johor dijangka memerlukan sekurang-kurangnya 15 hingga 18,000 lagi jururawat berikutan terdapat pembukaan hospital baru. Beliau ditemui media selepas merasmikan sambutan Hari Jururawat Peringkat Negeri di Johor Bahru. Seorang penghantar makanan mengaku salah di Mahkamah Session Johor Bahru atas dua tuduhan memulakan komunikasi bahan lucah di laman sosial 2 tahun lalu. Pengakuan dibuat tertuduh Muhammad Khair Ma'ani, 25 tahun, di hadapan Hakim Datuk Cik Wan Zaidi Cik Wan Ibrahim. Tertuduh didakwa menggunakan perkhidmatan aplikasi Instagram McDaniel secara sedar membuat dan memulakan penghantaran komunikasi berbentuk video yang lucah sifatnya dengan niat menyakitkan hati orang lain. Kesalahan dilakukan tertuduh di nombor 0419 Blok C Taman Ungku Tun Aminah Johor Bahru pada 8.50 pagi 25 Januari 2020. Pendakwaan dikendalikan Pegawai Pendakwa Raya Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM Nur Nazilah Muhammad Hashim. Kes didakwa mengikut Seksyen 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 233-3 Akta yang sama. 19 Jun depan ditetapkan sebutan semula kes dan jatuh hukuman. 3 lelaki warga negara Indonesia ditahan dipercayai menjalankan aktiviti menjaja buah jeruk di persimpangan lampu isyarat di sekitar Bandar Baru Uda, Johor Bahru. Tangkapan dijalankan selepas menerima aduan orang ramai mengenai kegiatan tersebut. Ketua Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik Johor, Superintendent M. Kumarasaman dalam kenyataan memaklumkan selain tangkapan turut dirampas 12 kotak putih yang mengandungi 50 balang buah berisi kira-kira 400 biji jeruk mangga serta jambu. Kesemuanya disorokkan di belakang kedai haiwan. Ketiga-tiga suspek berusia antara 26 hingga 40 tahun itu dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru Utara untuk tindakan mengikut Akta Imigresen. Kes turut disiasat mengikut Kaedah 10A-1 dan Kaedah 10A-2 LN 166/59 yang membawa hukuman denda tidak melebihi RM2,000 jika sabit kesalahan. Operasi turut disertai Majlis Bandaraya Johor Bahru.
Mayat pendaki gunung yang meninggal dunia di puncak Banjaran Titiwangsa berhampiran kem Kuala Kelmarin berjaya diturunkan pasukan penyelamat pada pukul 1.30 tengah hari tadi. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM negeri memaklumkan operasi tersebut dibantu helikopter unit udara JBPM. Helikopter bersama 7 anggota penyelamat itu berlepas dari padang kem pasukan Gerakan Am Ulu Kinta pada pukul 9.22 pagi. Mayat kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Semalam, Ketua Polis Perak berkata pihaknya menerima laporan kejadian daripada rakan-rakan pendaki yang turun ke kaki gunung bagi melaporkan insiden tersebut di Balai Polis Tanjung Rambutan. Difahamkan mangsa berusia 66 tahun itu meninggal dunia sekitar pukul 5 petang. Seorang pemandu trailer maut manakala kelindanya cedera selepas kenderaan dipandu terbalik ketika melalui kilometer 24 Jalan Raya Timur Barat JRTB Gerik Jeli pagi tadi. Azri Mat, 43 tahun, disahkan meninggal dunia di lokasi selepas tersepit. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM negeri dalam satu kenyataan berkata pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian pada pukul 7.38 pagi. Siasatan awal mendapati insiden melibatkan sebuah trailer 20 tan yang membawa muatan tepung telah terbalik ke bahu jalan. Pihak bomba menggunakan peralatan khas untuk mengeluarkan mangsa yang tersepit sebelum mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis dan ambulans untuk tindakan lanjut. Operasi tamat 9.55 pagi. 1.37 tan daun ketum yang cuba diseludup ke Thailand bernilai RM41,250 berjaya dirampas Batalion 18 Pasukan Gerakan Am. Rampasan dibuat sejak 5 Mei sehingga semalam melibatkan kawasan penugasan Pasukan Gerakan Am di Padang Besar menerusi wawasan Kedah Perlis. Pegawai Pemerintah Batalion 18 Pasukan Gerakan Am Superintendent Ramli Wan Salin dalam kenyataan memaklumkan sepanjang tempoh berkenaan sebanyak 5 kes rampasan telah dibuat dan pada 5 kes berkenaan rampasan daun ketum tertumpu di 3 kawasan utama iaitu Chuping dan Padang Besar serta sepadan Malaysia Thailand di Wang Kelian. Dalam operasi di Chuping dan Padang Besar, PGA merampas 360 kg daun ketum bernilai RM10,800 manakala dalam operasi di Wang Kelian melibatkan rampasan 1,015 kg daun ketum bernilai RM30,450. Kes disiasat di bawah Seksyen 30/3 Akta Racun 1952. Menghimpunkan guru-guru sekolah rendah dan sekolah menengah untuk memperkasakan warga Malaysia menjadi warga digital menuju ke arah negara digital pintar Smart Digital Nation. Bengkel Sukarelawan Malaysia ICT MIV bersama sekolah yang berlangsung sejak tahun 2016 itu melibatkan seramai 100 orang peserta hari ini di Seberang Jaya. Program ini merupakan satu daripada inisiatif strategik dengan meningkatkan kualiti pembelajaran melalui penggunaan ICT. Supaya anak-anak kita ini tidak terjebak di dalam perkara yang bertentangan dengan akidah, agama dan juga yang boleh menjeratkan mereka menjadi mangsa seperti scam, penipuan dalam talian, penggunaan internet yang berlebihan, permainan dalam talian yang membahayakan diri mereka. Tambah beliau, program ini turut menyokong aspirasi kerajaan untuk menjadikan para pelajar lebih bersedia dan berdaya saing di abad ke-21. Peralihan ke fasa endemik ternyata memberi lebih banyak peluang bagi mengadakan pelbagai aktiviti, tidak terkecuali kepada penggiat seni lukisan dengan menghimpunkan pelukis terkenal menerusi 428 karya yang berlangsung di Alustar. Laporan Nur Hidayah Anwar. Pameran seni lukisan anjuran kali pertama oleh Persatuan Buddha Kedah KBA ini bersempena sambutan Hari Wesak bagi mengutip dana. Saya pun first time lukis macam ni punya itu aklik. Saya berasa gembira kerana saya ada
guna banyak itu masa dan itu di dalam ini tak ada. Saya buat itu robot. Tengok saya suka. So saya duduk di sini. Peluang mempamerkan karya seumpama ini amat dinantikan setelah 2 tahun sepi tanpa sebarang pertunjukan besar. Rasa gembira sebab sudah lama tak ada nampak banyak orang macam ini kat event. Tu mereka mulai pun sudah lama tak ada show mereka punya artwork. So boleh come back, baguslah. Ada di antara lukisan yang dipamerkan berharga antara RM3,000 sehingga RM25,000. Hasil jualan lukisan akan digunakan untuk dana pendidikan. The painting that show up, we donate half of the amount to the association, and my association will get 10% from it. And the artist will get the 40%. This is my painting. 1, 2, 3, 4, 5. I take part 5 paintings. 5 pieces of artwork for mine. Penganjuran ini juga sebagai simbolik menggalakkan orang lain untuk menghulurkan bantuan dan mengembirakan golongan yang memerlukan. Kami bersyukur kerana kerajaan telah melonggarkan SOP membenarkan perayaan Hari Wesak. Saya amat berbangga kerana selepas 2 tahun dapat berjumpa dengan kawan-kawan lama. Lukisan dari Kedah Association juga, dan ada lagi dari Sekolah Menengah Ket Hua Private, seramai 72 student. Baik, setenang lukisan yang dipamerkan oleh ramai artis dan juga pelajar sekolah di pameran ini. Semoga dengan beralihnya ke fasa endemik ini dapat mengembalikan keadaan normal rakyat Malaysia dalam menjalani kehidupan kini. Laporan Hidayah Anwar, RTM. Berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Terus patuh SOP bagi mengekang penularan COVID-19. Saya Atika Naim. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia. Jumpa lagi.